Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nazira Arisha binti Nazwan akan membentangkan cabaran yang dihadapi ASEAN dalam pelaksanaan strategi Indo-Pasifik. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan daripada Association of Southeast Asian Nations yang ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara yang menjadi tunjang utama ataupun pendahulu ASEAN bermula dengan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Manakala Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Julai 1985, Laos dan Myanmar pada 23 Julai 1987, serta Kemboja pada 30 April 1999. Walaupun mempunyai ahli komuniti yang dikatakan digeruni oleh negara-negara barat, ASEAN melalui pelbagai cabaran dalam mensejahterakan komuniti ini dan juga cabaran yang dalam pertubuhan serantau juga menjadi negara-negara yang sering dijadikan eksperimen oleh negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China. Apa itu strategi Indo-Pasifik? Pentadbiran Biden Harris telah mencapai kejayaan yang bersejarah untuk memulihkan kedudukan Amerika Syarikat sebagai pemimpin di rantau Indo-Pasifik dan memainkan peranan untuk abad ke-21 sehingga dapat memodelkan perikatan yang sudah sekian lama terjalin. Mengukuhkan perkongsian yang baru dan muncul dan membentuk pautan yang inovatif. Indo-Pasifik merupakan rantau yang paling dinamik di dunia dan masa depan rantau ini menjejaskan semua orang di seluruh dunia. Realiti ini yang menjadi asas sebagai strategi Indo-Pasifik oleh Amerika Syarikat. Strategi ini menggariskan visi Presiden Biden untuk mengukuhkan kedudukan Amerika Syarikat di Indo-Pasifik dan pada masa yang sama mengukuhkan lagi rantau ini. Tumpuan utama adalah untuk mengekalkan dan bekerjasama secara kreatif dengan sekutu, rakan dan institusi di rantau ini serta wilayah yang lebih luas lagi. Usaha dan strategi pelaksanaan Indo-Pasifik. Bebas dan terbuka. Kepentingan utama Amerika Syarikat serta negara-negara rakan sekutunya yang rapat memerlukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dengan memerlukan kerajaan yang boleh membuat keputusan sendiri dan kawasan yang dikongsi bersama ditadbir mengikut undang-undang. Yang kedua, terhubung. Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka hanya dapat dicapai jika kita membina kapasiti secara kolektif untuk era baru. Perikatan organisasi dan undang-undang yang dibina oleh Amerika Syarikat dan sekutunya perlu diterima. Kemakmuran rakyat Amerika Syarikat berkait rapat dengan Indo-Pasifik. Ini memerlukan pelaburan yang menggalakkan inovasi, mengukuhkan daya saing ekonomi, mewujudkan peluang ekonomi dengan gajian tinggi, membina semula rantai yang bekalan dan mengembangkan peluang-peluang ekonomi untuk keluarga yang kelas pertengahan. Cabaran yang dihadapi ASEAN dalam pelaksanaan strategi Indo-Pasifik. Dengan pelaksanaan strategi Indo-Pasifik ini, maka besar kemungkinan ekonomi ASEAN bakal terjejas. Kenapa ia boleh dikatakan begitu? Hal ini kerana kuasa ekonomi yang bakal dikawal oleh Amerika Syarikat atau lebih dikatakan seperti menjadi sekutu mereka dan sektor ekonomi ini sekaligus dapat mengatasi China. Kuasa ekonomi yang ada pada Amerika Syarikat ini telah sedikit sebanyak menjadi batu penghalang untuk ASEAN memiliki tahta dalam ekonomi dunia. Sungguh pun begitu, adakah AS atau Amerika Syarikat ini sebenarnya benar-benar ingin membantu ASEAN untuk maju dalam ekonomi atau lebih boleh dikatakan boleh dikatakan untuk menjuarai semata-mata untuk menjuarai trade war yang sedang berlaku antara AS dan China. Hal ini membuatkan komuniti ASEAN curiga dan juga takut akan menghadapi pelbagai masalah pada masa akan datang. Sejujurnya komuniti ASEAN ini adalah pertubuhan yang menginginkan kemajuan negara-negara anggotanya, terutamanya dalam ekonomi. Dan jika sekiranya mereka perlu menghadapi cabaran seperti ini, maka mimpi mereka yang mereka idamkan tidak akan menjadi realiti. Penguasaan ekonomi oleh Amerika Syarikat terhadap ASEAN akan menjadi semakin serius dan mampu menjauhkan ASEAN walaupun Amerika Syarikat datang untuk membantu. Kesimpulannya, ia dapat disimpulkan di sini bahawa pelaksanaan strategi Indo-Pasifik ini sejujurnya mendatangkan pelbagai cabaran kepada ASEAN. Hal ini kerana kepelbagaian dan keunikan serta kekurangan yang ada pada negara anggota ASEAN menjadi batu penghalang dalam menjayakan setiap rancangan yang diputuskan oleh Amerika Syarikat. Hal ini juga menjadi kebimbangan komuniti ASEAN jika sekiranya tidak ditampil sepenuhnya keperluan rakyat anggota.